cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah seram yang bertajuk Kisah Seram Rumah Guru. Bertugas malam sebagai seorang pengawal keselamatan sudah menjadi kebiasaan buat Manan. Alah bisa tegal biasa. Sebelum Manan ditukarkan ke sekolah baru ini pun, dia sudah acap kali ditugaskan pada waktu malam, menggantikan rakan-rakan yang mempunyai pelbagai masalah. Alhamdulillah, Manan jarang dilanda musibah. Manan, malam besok boleh kau tolong gantikan aku bertugas malam? Masih terngiang-ngiang suara Jamil meminta bantuan dari Manan. Kenapa? Ringkas dan padat jawapan berbentuk soalan dari Manan. Dia inginkan kepastian. Anak aku yang bongsu tu demam panas dari semalam. Hari ini pun isteri aku call, badan anak aku masih panas. Ada nada risau pada baris-baris bicara Jamil. Masya Allah, bahaya tu Jamil. Okey, tak apa, aku gantikan kau. Kau jangan susah hati ya Jamil ya. Terima kasih Manan. Jamil tersenyum kelat, antara gembira juga kerisauan. Sama-sama Jamil. Tubuh Manan kesejukan. Sejuk benar rasanya malam ni. Lain dari malam-malam sebelumnya. Pada fikiran Manan, mungkin kesejukan pada malam ini disebabkan hujan yang telah turun petang tadi. Kau tugas ke malam ni Manan? Manan sedikit terperanjat dengan teguran dari rakan setugasnya. Astaghfirullahalazim. Kau Leman, bagilah salam, terperanjat aku. Alah kau ni, sikit-sikit pun terperanjat. Mestilah kau datang tiba-tiba je kan? Entah dari mana kau datang. Mana Jamil? Hairan aku dari tadi tak nampak bayang pun si Jamil ni. Leman duduk bersebelahan dengan Manan. Aku ganti dia malam ni. Kenapa pula dengan si Jamil tu? Anak dia demam panas. Oh, Jamil pun satu, tak maklumkan apa-apa pun semalam. Mungkin dia terlupa agaknya. Manan meyakinkan Leman. Perbualan mereka terhenti apabila ada pelawat yang ingin melawat staf sekolah yang mendiami rumah guru yang berada dalam kawasan sekolah. Rumah guru yang dilihat Manan sebagai rumah lama dengan seni bina lama, mengikut kata Leman. Rumah guru sekolah ni memang sudah lama dibina, cuma ditambah baik dari dinding papan kepada dinding konkrit. Ada 4 buah semuanya, siap berpagar. 2 berpenghuni dan 2 lagi tiada penghuni. Gelap dan suram saja. Encik boleh masuk. Leman membenarkan pelawat tadi masuk ke kawasan sekolah setelah dia berpuas hati dengan penjelasan pelawat untuk bertemu dengan staf sekolah yang mendiami rumah guru. Manan, kau nak tahu tak? Leman kembali duduk di sebelah Manan. Nak tahu apa? Manan berhenti menulis buku laporan pelawat. Rumah guru tu ada penunggunya. Sudah si Leman ni. Nak melawat tunggulah waktu siang, ngumam Manan dalam hati. Mengarutlah kau ni. Betul Manan. Kau tengok rumah guru yang hujung sekali. Rumah tu siapa pun tak boleh duduk tau. Manan menoleh melihat rumah guru yang berada tidak jauh dari pondok pengawal. Seram pula rasanya. Kenapa pula tak boleh duduk? Manan semakin ingin tahu. Leman sudah 5 tahun bertugas di sekolah ni. Dia lebih tahu selok-belok dan juga cerita-cerita mistik yang terdapat di sekolah yang dikelilingi ladang kelapa sawit. Kau nak tahu ke? Duga Leman. Mestilah. Manan bersungguh-sungguh ingin mengetahui kisah rumah guru yang dikatakan Leman. 5 tahun lepas, waktu tu aku baru mula bertugas dekat sini. Dulu tinggal ada sepasang guru dan 2 orang anak. Yang si suami
mengajar di sekolah ni. Si isteri pula mengajar di sekolah rendah sebelah tu. Leman memuncungkan bibirnya ke arah sekolah rendah yang bersebelahan dengan sekolah mereka bertugas. Satu pagi tu, kecoh satu sekolah. Si isteri dah bunuh dua orang anak mereka. Leman menyambung, "Apa? Betul ke ni, Leman? Kau nak usik aku kan?" Manan sedikit terperanjat. "Apa pula aku nak mengusik kau? Kau tahu siapa yang jumpa mayat anak-anak cikgu tu?" Siapa?" Manan spontan bertanya. "Aku," tegas suara Leman. Manan terlopong. "Pagi tu aku bertugas macam biasa. Aku ronda kawasan belakang rumah guru. Tiba-tiba aku dengar tangisan seseorang dalam rumah guru yang hujung tu." Leman menyambung. Kali ini nada suara Leman sedikit perlahan. "Aku tinjau melalui tingkap dapur yang sedikit terbuka." Leman terdiam. Manan juga diam. Tidak mahu mengganggu Leman seperti mengingatkan semula tragedi 5 tahun lalu. "Aku nampak si isteri memeluk dua anaknya yang berlumuran darah. Terkedu aku. Tangisan pilu seorang ibu." Leman menarik nafas dalam-dalam. Kenapa sanggup ibu tu bunuh anak dia? Manan tak puas hati. Sanggup seorang ibu membunuh anak yang dikandungkannya. Entahlah, Manan. Pihak polis kata si isteri tertekan. Anak-anak menangis kelaparan. Sebab jugalah bila pihak polis tengok di dapur tiada makanan langsung dengan peti sejuk kosong. Kemungkinan si ibu terlampau tertekan terus mengelar kedua orang anaknya supaya diam atau tidur. Mustahil tak ada makanan. Kerja seorang guru lagi tu. Gaji lebih dari kita. Manan geram. Dengar cerita lagi, si suami banyak berhutang sampai menggunakan gaji si isteri untuk membayar hutang-hutang si suami. Leman juga kesal. Itulah sebabnya suka berhutang. Jadi kenapa rumah tu tak boleh duduk? Manan mengajuk pertanyaan. Rumah tu ada gangguan. Selalu orang dengar tangisan anak beranak yang cukup sayu. Sampaikan jiran sebelah pun tak boleh duduk tau. Leman melihat jam di tangan. Dah pukul 12. Giliran kau ronda kan? Leman bersuara. Ya. Kusyuk pula aku dengar kisah kau ni. Aku gerak dulu Manan bangun dari duduknya. Dia mencapai walkie-talkie, lampu suluh dan beg jam yang digalas di bahu. Leman hanya memerhati tingkah laku rakan barunya. Manan baru 2 minggu bertukar tempat bertugas. Sebelum ni Manan bertugas di sekolah dalam pekan. Manan telah melewati kunci yang keempat. Dia baru saja selesai mengunci pada jam yang dibawa, menandakan Manan sudah meronda kawasan tersebut. Masih ada 2 lagi kunci yang perlu Leman sudahkan. Baru saja Manan ingin melangkah menuju bangunan yang berada di berhampiran padang, Manan ternampak rumah guru yang diceritakan oleh Leman tadi terpasang lampu. Dari bangunan ni, Manan boleh melihat pondok kawalan dan juga deretan rumah guru. Siapa pula yang berada dalam rumah tu? Manan berkira-kira sendiri mahu melihat apa yang berlaku. Tidak sampai 5 minit berjalan, Manan sudah berada di bahagian belakang rumah guru tadi. "Abang nak ke mana ni?" Telinga Leman menacap satu suara perempuan dari dalam rumah. "Aku nak keluar. Kau jangan banyak tanya boleh tak?" Kedengaran suara lelaki menengking. "Abang, barang-barang dapur dah habis." Manan masih lagi menumpukan pada perbualan yang berlaku dalam rumah. Manan mendiamkan diri, takut nanti kehadirannya diketahui. "Aku tak ada duit. Kau pergi cari sendiri barang-barang dapur tu." Manan terdengar pintu rumah dihempas keras. Barangkali si lelaki tadi sudah keluar. "Mak, abang lapar." Terdengar pula suara anak kecil merengek.
Sabar ya sayang, nanti mak sediakan makanan. Manan mendengus. Kurang asam betul si Leman ni. Katanya tak ada orang yang menghuni rumah ni. Tanpa ingin mengintai atau melihat ke dalam rumah, Manan melangkahkan kakinya untuk meneruskan tugasan yang masih bersisa. Suka sangat mengusir orang si Leman ni. Nanti kau. Manan masih lagi mengumam sambil berjalan menuju ke bangunan yang berada di hujung padang sekolah. Belum sempat Manan melangkah lebih jauh, Manan terdengar suara tangisan dari rumah tadi. Manan menoleh melihat rumah tadi. Manan keheranan. Lampu rumah yang terang benderang tadi kini kelihatan gelap gelita. Kenapa pula tu? Manan berlari anak untuk cepat sampai ke rumah tersebut. Kedengaran suara perempuan menangis mendayu-dayu. Manan cepat-cepat mencari celah-celah tingkap yang terbuka untuk melihat apa yang terjadi. Dalam kekalutan Manan mencari itu, dia tersentuh daun pintu dapur dan pintu terbuka. Keadaan dalam rumah yang gelap hanya diterangi cahaya malap dari lampu jalan di luar rumah dengan bau yang sangat meloyakan. Manan gagahi masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan penghuni rumah. Lampu suluh yang ada bersama dinyalakan. Namun, nasib Manan tidak baik kali ini. Berkali-kali dia cuba menyalakan lampu suluh, tapi tidak berjaya. Apa salah lampu ni? Tak menyala pula tiba-tiba. Tangisan tadi sudah berhenti. Bulu roma Manan menegak dengan tiba-tiba. Kenapa aku rasa lain macam je ni? Dengan bantuan lampu jalan dari luar yang menerjah masuk melalui tingkap dapur dan ruang tamu, Manan melihat sekeliling rumah yang berbalang. Kelihatan keadaan rumah seperti sudah lama tidak berpenghuni. Sudah. Biar betul rumah ni. Seram pula Manan rasa. Lebih baik aku keluar saja. Manan mula rasa menyesal masuk ke dalam rumah. Tapi niat Manan terhenti bila dia terdengar kembali tangisan yang mendayu-dayu. Betul-betul datang dari bilik berdekatan ruang dapur. Dengan bantuan cahaya yang berbalam tadi, Manan perlahan-lahan membuka pintu bilik tersebut. Semakin lama, semakin dekat suara tersebut. Bila saja pintu terkuak, alangkah terperanjatnya Manan. Astaghfirullahalazim! Terpacul kalimah Allah dari bibir Manan. Melihat sesusuk tubuh berbaju kusam yang wajahnya ditutupi dengan rambut yang merebang panjang. Wajah. Mana ada wajah? Kau setan! Menjerit Manan. Namun makhluk tanpa wajah itu kelihatan semakin mendekat dengan Manan. Manan tanpa berlengah mengatur langkah 1000 menjerit tidak tentu arah. Manan! Manan, bangun! Leman mengejutkan Manan yang meracau-racau tidak tentu arah. Kau setan! Manan terjerit-jerit. Melampau benar Manan ni. Tidur di rumah senja tidur di waktu senja macam ni, ngumam si Leman. Leman dengan pantas mencapai botol air minuman dan menuangkannya air ke tapak tangan seraya merenjiskan ke muka si Manan. Manan terus saja bangun dari tidurnya. Kau ni tidur waktu rembang senja, mengigau. Ya ke? Manan menggaru-garu kepala. Mimpi rupanya. Aku letak kejap je kepala tadi. Leman hanya tersenyum. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Manan ni kira hebat juga, duduk atas kerusi pun boleh terlena. Yelah tu, Manan, kau nak tahu tak? Tahu apa?
rumah guru tu ada penunggunya. Leman memuncungkan mulutnya ke arah rumah guru yang berada berdekatan dengan pondok pengawal keselamatan. Tiba-tiba ayat yang pernah Manan dengar terpacul dari mulut Leman. Biar betul ni. Ya, dalam mimpi tadi.